Dina Nazir kat sini. Dan juga saya Fali. Yes, kembali di Borak Selebriti. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Baru tahu kan erti rindu tu bagaimana? Saya baru nak cakap seksa kerja seseorang. Oh, bukan rindu. Bukan. Alah, sorry lah Dina. Minggu lepas ada hal yang tak dapat dielakkan. Betul lah. Nasib baik Nur Aniza Idris, babe. Kak ni okey? Best. Ada tanya pasal saya ke? Banyak tak ada. Tak ada Langsung tak ada. Tak pernah petik Kak pun nama Fali. Tapi minggu ini, Allah, saya rasa macam saya 18 tahun semula. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang banyak membantu saya dan banyak membimbing saya dari segi lakonan. Oh. Dia lah yang memperkenalkan saya dekat pentas teater. Dia lah memperkenalkan saya dalam bidang filem. Pasal filem pertama saya, arahan dia. Dia ajak. Okey, saya throwback sikit fun fact dia. Boleh. Sebab saya pun ada buat research sikit-sikit. Okey. Pernah memenangi anugerah pelakon pembantu TV terbaik. Okey. Lagi apa Bila dia kena letak on the spot, kejap lagi fakta-fakta tu akan keluar. Kita kenal Falik kan? Okey lah. Dia fakta hujung jari. Kita kenalkan, please. Ya, minggu ini kita bersama dengan Dr. Ahmad Idham. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Ya Allah, tak berubah abang. Abang tak reti nak menua ke bang? Saya pula yang stres. Pasal pakai topi. Kalau bukan topi dia tu. Orang tak tahu bang, tak apa. Sebab tu kena pakai topi. Dah tahu. Jadi Falik, fun fact. Dina punya teater pertama adalah Impak Maxima The Musical. Bersama dengan abang yang arahkan. Okey. Lepas tu saya punya filem pertama ialah Jangan Pandang Belakang Congkak. Abang juga yang ajak. Baby nak berlakon baby. Ni lah. Dan orang yang pertama panggil saya baby. Ni lah orangnya. dia reveal semua benda. Abang kalau benda-benda yang macam rasa macam ni aib ni, abang jangan kan bang. Ya. Dia tak boleh buat apa. Memang rapat macam tu kan. Bukan saja dapat dengan dia as personal, dengan family dia pun rapat. Betul. Very close with the family. Jadi kadang-kadang saya tak boleh nak imbangkan sama ada aib ke tidak. Tapi untuk sisi hari ni bang, boleh kita panggil abang Boleh. Lagi better. Kita campur-campur lah doktor, lagi better. abang sayang. Tak Yalah, kita sayang abang kita. Okey, betul. Kan? Yang tu I belum panggil lagi lah Saya tak berani lah anak dia kat depan tu. Anak dia elok bi. Dia dah try bang. Dia dah start. Tak boleh Pasal nak kenal daripada kecil. Okey, kita bercerita tentang masa kita kecil-kecil dulu. Kita kecil-kecil dulu. Nama Ahmad Idham memang sinonim dengan drama-drama, lagi-lagi drama-drama cinta. Betul. Mulanya dalam bidang lakonan kan, sebelum pengarahan. Betul. Jadi kenapa dia asyik dapat cinta je? Sama ada cinta tiga segi, cinta teranaya, dia mesti sedih-sedih macam cinta kan? Cinta sedih-sedih. Dia dah tengok cinta antara benua, cinta macam tu lah. Cinderella. Kan? Sedih. Dia sebenarnya Jaya tak sedih. Yang tu baru nampak sisi nakal dia kan. Tak, itu tak tahu lah. Saya masuk industri pun macam dia accidental. Ikut kawan-kawan. Macam mana because accidental that time I'm close dengan Rizman Kuzaimi, dengan Azhar Sulaiman. Masa tu tengah study. Saya tengah study dekat UiTM Shah Alam masa tu. And then Azhar Sulaiman pun architecture. So kita jadi tukang angkat baju dia lah dulu asal-asal. Ikut dia lah. Ikut kawan-kawan. Happy kawan-kawan. Until one day suddenly there's one cast. Saya ingat lagi this incident, KLU, Kuala Lumpur University punya, yang Azhar Sulaiman dengan Mima Mastura. So one of the cast suddenly macam tak ada. Dia orang macam ada tu. Dan dia nampak saya, terus producer kata, kawan kau nak berlakon tak? Zahar masa tu dia promote kawan dia, kau kan. Boleh bro. Gila bro. Nak berlakon dengan siapa? Suzanne Menden kau gila kan. Sudah miss di Malaysia kata lah. Ya betul kata kan. Aku ni tak reti berlakon. Memang that's how it started lah. And then after that, when Azhar pergi ke Kuasa Type Pictures, that's where we be close dengan Mak Nur Kadir dan arwah Cik Mak Nur Kadir. So that's how it started lah from there. Betul-betul memang ikut kawan angkatkan baju, tiba-tiba jadi pelakon tolong drive kereta dia orang macam tu. Jadi kau PA lah. Kan. Tapi boleh pula bang, kiranya dalam terpaksa tu nak pula berlakonnya tu. Tak ada, pasal kita friend. Dia tak ada, bukan ada gaji, bukan bayar apa. Kita pergi tu seronok. Because at that time, yalah, those days mana ada social media, nak jumpa artis, nak jumpa. Knowing industri ni memang agak sukar. So when you got the opportunity ketika tu, it's fun. Masa tu pun memang tengah cuti semester. Dah habis, I completed my final year, tunggu result, tak ada buat apa. And then berlakon dengan dia, dapat RM50 kat belakang tu. Besar lah tu. Besar lah masa tu kan. Yelah, masa tu RM50 macam-macam boleh beli bang. Besar bang. So that's how it started lah. And then
itu pun I kena terima kasih juga kat Azhar, sebab kalau ikutkan my first debut yang betul-betul my leading role is Cinta Terbenua lah for series. Cinta Terbenua. Actually that role is Azhar Sulaiman punya role. Okay. And then dia nak sambung study dekat Newcastle, and then dia takut dia tak boleh, then he gave me that role. Bukan director, dia yang bagi bang. Dia masa tu dia yang dia cadangkan lah kot. Dia cadangkan lah. Director masa tu Tony memang dah kenal lah. Tony Francis memang kita kenal. Cuma ketika tu discussion dengan diorang, Azhar kata tak apalah, dia yang panggil saya Jam pun kan. Kalau dalam industri orang panggil saya Abang Jam kan. So Jam is Azhar yang bagi pun. I think Jam can do it, dia kata. Try him lah kan. So that's how it started lah. Tapi bab payment dia tak bagi sama rata kan? Sesuai makan kan? Tak ada lah. Tapi dia pun ada role dia kat dalam tu. Dia ada sikit-sikit. But because Cinta Terbenua yang kita shoot sampai Newcastle is all supported by dia punya connection, because dia yang tengah belajar kat universiti tu. Dia get the university to support kita punya drama. That's how it started lah. Itulah cerita tu pun berkisahkan universiti. Newcastle University kan. Newcastle University memang universiti yang Azhar belajar kat situ. Tu cakap macam abang cakap tadi, karakter tu sepatutnya Azhar Sulaiman. Tapi cerita tu Azhar Sulaiman ada. Dia ambil some supporting role lah. Yang kecil-kecil just tu support kan, because dia tak boleh nak commit because of dia punya study. So dia bagi lah. That's why I said whatever it orang nak cakap apa pasal dia, kata Azhar Rizman is always be my friend yang buat siapa saya kat dalam industri ni. I always be there lah. Sama-sama naik. Aku nak tepuk sekali. Taklah, kita aku baru nak tepuk sekali. Punyalah Azhar Sulaiman ni sayang dekat Abang Idham ni. Sampai kan orang kata kerja pun tak apa, Jam boleh buat kan. Dia push juga. That's the fact. Dan faktanya adalah dapat lagi jalan kat Newcastle tu syuting seronoknya. Tiada kata. Tapi untuk pengalaman pertama tu bang, berlakon sebagai main character tu bang, macam mana bang? Dia punya prosesnya tu. Okay, those days bila kita nak berlakon kan, kata kita ni sentiasa akan cari cara pergi jumpa senior. And ketika tu I still remember bila saya buat dengan Concept Pictures is the leading production house ketika itu, yang all the top dramatis artis is there. Kita ada Sidi Raza, ketika Jalaluddin Hassan, all those kan. So I be friend with them. And at the same time juga Azhar pun banyak guide. And then the guide, and then the director Tony Francis Gitom ketika itu memang he's the one lah yang semua orang nak bekerja sama. And then dia bukan senang nak kerja sama dengan dia. I pernah sampai ke 10-12 take dengan dia berlari, ambil surat je kalau dia tak puas hati. So ramai orang kata kalau dengan Tony lu memang kau kena dera dah. I have no issues because for me, if that is for the best, and then Alhamdulillah it turned out that Cinta Terbenua is the trigger lah before pergi Cinderella. That's where bila that success, Cik Mano terus offer saya lead on Cinderella. That's how it started lah. Dia bersambung gitu. Betul. Tapi memang fenomena dulu. Dina ingat lagi Cinta Terbenua tu orang sanggup apa-apa pun dia buat kena berhenti dulu. Tengok dulu ceritanya baru boleh sambung dengan kehidupan. Betul. Dia mesti nak kita tengok dulu. Satu lagi the fact yang I don't know, yang membuatkan saya rasa walaupun Cinta Terbenua kita tahu tiap kali cerita mesti ada flaws. But ramai yang saya tahu later tau. After 10-15 years later bila saya jumpa. Much later. I got to know that because of Cinta Terbenua, dia inspire ramai anak-anak tempatan nak belajar rajin sebab nak belajar kat overseas. Those days remember kan, kita ada banyak beasiswa yang pergi overseas, everything semua kan. Ramai student-student kita ramai jumpa dah, bang, kalau kerana Cinta Terbenua bang saya belajar kat London bang, kerana Cinta Terbenua saya belajar dekat ni. So saya rasa macam wow, inspire jugalah. Inspire. Padahal kita orang kat sana rasa bengong-bengong je kita berlakon kan. Yalah, pasal kita nak buat kita buat comedy sikit kan, comedy here and there kan. Tapi rupanya the ambience, the environment di TV, pasal dulu kan mana nak tengok, susah, tak ada YouTube, tak ada apa. Google tak ada bang. So apa ni visual dekat TV tu betul-betul capture the interest most of the student yang tengok cerita tu nak pergi overseas study. Wah, saya kata that is something yang saya tak expect langsung. Saya tak expect kan. Wow. Jadi dia punya penangan dia masa tu fenomena. Ada tak abang rasa macam pressure ke? Abang rasa ketika itu, ya Allah, apa yang fame tiba-tiba sampai kan? Dia kalau fame tiba-tiba sampai tu, kalau hari ni kita nampak senang tahu. Kalau dulu macam mana nak tahu? Betul juga. Cuba kita fikir balik, macam mana kita tahu yang kita popular dulu? Mana kita ada social media, mana tahu ada follower kita apa? Yelah. Macam mana tahu? Kalau follower tak tahu kita kat mana. Betul lah. So dia macam mana nak tahu kan? Itulah antara pengalaman yang budak sekarang takkan dapatnya. Terteka-teka sama ada kita ni popular ke? Ada orang kenal aku. Ya. So
I have 2 incident lah yang saya rasa okay, now aku ramai orang kenal lah. Yang pertama bang. Ketika itulah. One incident was kata kita ialah I'm a student belajar apa semua, and then bila dah apa ni berlakon tu, okay berlakon lah. Kita tak pernah terfikir pasal popularity ke apa tau. We just think about work and then berlakon, and then kita tak faham. I don't understand industri kreatif ni popularity tu apa pasal dulu mana macam sekarang. Sebab my era ketika the late 90s tu is an era of model. Kalau you ingat kita ada apa ni MIM, Made in Malaysia punya tu, semua model-model yang top ni, yang iklan, model-model iklan yang mendominasi wajah-wajah. Remember iklan masa ni iklan ni elite betul lah. Grup-grup ni yang mendominasi the popularity pasal tu orang model, because ketika itu semua iklan tempatan tak boleh letak muka orang luar, kena letak muka orang tempatan. Dia kira MIM punya modul kan. Remember kan that one. So jadi kita nampak model ni selalu dah nampak dekat billboard, everything semua apa semua nampak. Macam kita berlakon, okay, kita nak tengok kat mana, kita tahu kan. So my first incident was one morning I got a phone call to phone rumah dulu lah, bukan handphone lah. Phone rumah. Phone rumah. Kali arwah Mak Nur Kadir. Jam, you wake dah? Ya, boss. Kenapa? You better come to the office lah. Say, why boss? You just come lah, and then you know lah. Kan? Saya pun pergilah. Lepas tu pergi rumah pun dekat Keramat situ, dengan kuasa tag pun pemata. Sampai tu, now abang tahu kata, wah, you know what happened was, dekat lobby dia tak nampak jalan, tak nampak lobby, penuh dengan guni-guni surat. Surat. Betul. Saya kata, wah, ni untuk saya ke bos? You see kan, all dia kan, every day postman akan datang macam ni guni-guni. Yelah zaman tu kan, zaman surat. Yelah. Surat. Okay. So kita baca lah tu. Sebab tu kalau tengok dalam cerita dalam Tentang Bulan, saya ada saja usik-usik yang surat ada bedak, ada perfume. Sebab itu yang saya dapat. Memang saya dapat tu. Kan, dengan bedak, dengan apa, dengan bagi macam-macam gift lah apa semua kan. Kita macam mana aku dah balas ni kan. Dulu kan ada banyak duit kan. Nak balas satu postcard berapa sen dah dulu kan. So kita balas lah sikit dengan stampnya apa semua. Balas lah sikit. Okay, satu. Second one, masa tu public, I tak tahu public awareness macam mana. The second incident was when masa ketika tu me and my wife lah. My wife masa tu belum kahwin lagi lah. Tengah tolong dia. Time tu gepren. Yang tu fenomena lepas Cinderella. Lepas Cinderella keluar. Masa Cinta Nombor 2 dia biasa-biasa je. Fenomena dia tak. Tapi Cinderella keluar, and then kita ingat okay, biasa-biasa je lah, popular kita tak adalah popular sangat kan apa semua, sebab kita mana tahu rating apa sekarang. Kita mana tahu kan cerita ni ramai orang tengok, kita tak tahu those days kan. So until lah, kalau dulu famous lah Pesta Buku, kalau ingat lu Pesta Buku Karang Craft yang dekat PWTC. That was macam annual event lah. Betul. Artis akan datang, signing ceremony lah apa kan, apa semua, novel bawa buku, media hiburan akan bawa datang dengan all the cover pin up, semua artis kan akan sign lah semua kat situ kan. So I tak dapat offer tu. Dia bukan cerita tu kenapa bukan dia itu bukan cerita tu kenapa bukan cerita tu. Set up. Tapi ketika tu kebetulan my wife nak set up, kita nak set up tadika. Dia minat tadika, so kita nak set up tadika, lagi cari buku. I kata, Pesta Buku tengah ada, jom kita pergi. Pergilah, teng masuk dalam PWC. Sekali orang tengah crowd ramai, zoom, I masuk senyum lah macam biasa. Sekali zoom, semua pandang kat kita. Okey, kenapa semua pandang aku ni? Kan? Sekali seorang dah menjerit, seorang dah tu. Masa dulu tak ada handphone sangat, tak ada kamera. Kalau ada kamera, ambil kamera. Semua hulur duit, suruh autograph. Aku dah macam okay man. Turn my wife dah tak ada dah, mana dia. Aku kat mana dia kan, mana kita ada manager PA kan. Was like macam dia punya jadi chaos ketika tu. Until I still remember Kak Intan kalau ingat kan, Kak Intan Mida Ibrahim situ. Tiba-tiba satu tangan tak masuk. Dek ikut akak. Dia selamatkan. Masuk dekat booth dia. Dia beratur lah orang. Tak pasal-pasal media hiburan Karang Craft jadi tempat aku sign autograph. Dia yang kelakar je tu pula, orang yang datang situ bang, Ahmad Idham ni artis, kenapa dia macam jalan suka hati tu kan? Selalu artis tunggu tempat. Dulu kita macam very independent. Kita tak peduli pun. Kita tak rasa diri kita artis pun. Kalau dulu saya punya geng kita kalau saya keluar dengan Azhar ke apa dengan Azman, kita keluar kalau ngopi-ngopi biasa, tak ada isu lah. Macam tu kan. Tak ada sekarang yang nak kena bawa entourage kan, semua kan, tak ada lah. Kan, saya tak ada lah. Menarik juga kan, dia punya peredaran masa tu menarik. Lepas tu dah habis Cinderella, dah fenomena, semua tu masuk ke bidang pengarahan pula. Okey.
lepas Cinderella, saya masuk Romeo and Juliet. So I won 2 years in the row popular artist. Okay. Cinderella, masa tu I won pelakon artis baru popular. Okay. Artis baru popular ketika tu I won terus Cinderella, di mana ketika itu I'm the only artist yang berjaya mengalahkan penyanyi. Populariti dia. So orang tak tahu bahawa sebab dia open semua. Ramai penyanyi. Kalau dulu penyanyi punya fenomena lain. Kalau kita tahu kan, penyanyi lebih popular dari artis. Betul. Sebab tu zaman-zaman Ustaz Aslam dia tak ambil pelakon biasa, dia semua ambil penyanyi. Rafa Zira, Zain Azin. Yes, populariti artis tu. Tapi bila for artis baru popular ketika tu, saya seorang je kot yang dramatis. Lain semua penyanyi yang top 5. But I won. Kita pun macam What's up? And then next year buat Romeo and Juliet, menang lagi. Pelakon drama popular. Menang lagi kat situ. So okay, dah popular. So apa nak buat? Next siapa? Next siapa kan? Akan jadi tak popular lah. Pasal yelah, biasanya kalau artis tu dia dah jadi popular, dia fokus lah benda yang dia tengah jual ni. Abang bidang lain. Pasal dulu zaman-zaman abang, mana ada kita macam sekarang. Kalau kata time macam sekarang, abang dah buat online business tu, moment ni macam-macam dah ada. Dulu kan ada endorsement, tak banyak endorsement zaman-zaman tu. Pelakon tak sangat. Betul. Lebih kepada model, betul. Endorsement more kepada model-model ni. Sebab muka-muka Pan-Asian tu was that dominant. Kita muka Melayu yang macam ni mana laku sangat untuk jadi model tu. Aku pun ya kan. So jadi tapi kat drama tu kita tu macam filem saya tak sangat. I don't go to film. My popularity tak cukup walaupun dah menang je tu. Untuk ke filem, bagi tu tak ada. Dia punya era tu dia tak nampak ke situ. Okay. So then I cakap kata apa nak buat kan. And then minat belakang kamera dah mula ada kan. Masa buat Romeo and Juliet dengan tu pun I did some co-directing dah. Assistant tu dengan director dia. Diberi peluang untuk buat macam tu. Wow. But I started buat belakang kamera lebih kepada I do finance coordinator. Because my field is accountant kata gitu kan. So production dulu dia punya finance coordinating dia memang huara. So jadi bila pergi overseas ketika tu kan, so Mak Nur Kadir lah, he asked me to help on finance to buat macam production managementnya tu, but more on the controlling the cash flow je pun. Bukannya nak kena buat complicated sangat pun. Cash flow je pun, debit credit je. So bila dah buat yang tu, that's how I get his trust that I can manage his money. And then Romeo and Juliet sama juga. When we go to London, he asked me to direct in London. London saya yang direct Romeo and Juliet. Bukan director dia. Saya yang direct kat sana, kat London. So diberi kepercayaan macam tu awal juga. So then after that, Mano dia nak buat filem pertama dia, Mr. Cinderella. So that before that dia ada beberapa drama yang dia nak buat, dan he tested me 2 dramas. Satu drama Raya. Raya tu tak ingat, tapi this drama yang buatkan my turnaround lah. Belakang ketika tu my first drama, heavy drama yang dia bagi, Tarantula. Kalau siapa ingat zaman tu, Tarantula 1 and 2 yang Arwah Hani Musin, Elis Surati, all that, Umi Aida. Very heavy that time. Won I won anugerah screen best director. I won anugerah screen best director, and then that's how it started lah. Dia bagi I buat filem, and then menang pula pengarah harapan filem. So that's how it started lah. And then start slowly pergi belakang kamera. But dia ada jerk sekejap lepas 98 punya recession tu. Yes, betul. Kegawatan ekonomi. When I got Spanajaya came. So for 5 years I focus on Spanajaya lah, banyak pasal kegawatan tu kan. Iskandar. Ahmad Is pula kan. Is. Saya tak banyak berlakon tau. Saya tak banyak berlakon. Tapi tak banyak berlakon pun, tapi dia ada impact dia bawa orang ingat Cinta Antara Berdua, Cinderella, Spanajaya, Romeo and Juliet. Romeo and Juliet itu sajalah sebenarnya yang banyak saya berlakon. Itu sajalah. The rest yang 1-2 tu yang sikit je. Yang betul-betul my main itulah, dan itulah sampai hari ni orang cakap. Ya, betul. Dia punya impact tu tinggal kesan. Tapi yang Spanajaya tu bang, betul bang, saya ingat betul-betul abang mekanik tau. Kita budak lagi. Tengok contoh cerita Datuk Yusof Aslam. Kau cakap macam tu juga dengan Upi Zami tau? Ya, tak. Contohnya macam itu. Macam dia ni betul mekanik lah. Dia tahu lah semua benda, spana apa, screwdriver apa semua. Nak try Wandina time tu. Nama apa pelakon kau? Saya kecil lagi bang, tak faham. Bila orang jadi polis cakap, dia ni polis betul ke pelakon? Sama macam ni, dia ni mekanik ke pelakon? Dunia betul kat dalam tu
Okay. Dan after that, bermulalah lepas abang tahun 2000. 2000 ya. Awal 2000 Ya. abang dah start back to back filem. Ya. Uish. Nak start kat mana soalan ni? Tak berhenti. Dia punya okay. Abang direct macam-macam genre. Ya. Macam-macam. Ya. Jadi antara which is your favourite genre lah? Okay, kita start dengan tu dulu. Okay, dia benda ni kadang-kadang banyak bila saya jumpa student, saya suka explain pada diorang benda ni. Ya. Kalau tanya saya favourite, apa yang saya buat ni tak ada benda yang favourite pun. Saya buat kalau kata nak kepuasan diri. Tapi apabila saya letakkan sebagai business, kan, I'll do something for the sake of the economy scale. Sebab tu saya berubah-ubah genre. Katakan for example, antara yang paling gila saya buat lah tentang bulan lah contoh. Yang orang tak pernah terfikir yang dia akan box office. Tapi ketika tu we do a study that the Asian country, di Thai, dia apa, dah ada cerita kanak-kanak yang meletup. So that's how we go in. Macam saya, itu satu, I don't know lah nak kata saya punya kelebihan ke ataupun itu saya punya PL ke apa kan. Tetapi making movie, I always put the audience as my target market. Kan? Ketika tu apa trend dia apa, then I crafted to that. Kalau nak katakan my favourite, semua yang box office saya favourite lah. Sebab berjaya, sebab because that is the business of it. You do something success, kejayaan. You sukalah. Kalau yang gagal, maknanya you gagal lah. Sebab tu saya cakap kat diorang, as a filmmaker yang lain, tak payah condemn cerita orang, tak payah komen pun cerita orang. Sebab every filmmaker dia ada dia punya target, kenapa aku buat filem ni. Kan? Doesn't mean that dia nak buat pun kadang-kadang, ataupun doesn't mean that dia suka dia buat. Tetapi dia ada pemikiran yang mungkin dia akan buat kenapa. Betul. So itu yang ramai orang tak nampak kan. Always thought that kenapa tak buat cerita macam ni? Kenapa tak buat cerita macam tu? Kau nak buat cerita macam tu, kau buat lah. Kenapa kau tanya aku pula nak buat cerita selera kau? Cerita aku Suka hati aku lah. Saya dalam hati saya macam tu lah. Suka hati saya lah kata saya nak buat cerita apa kan. Betul lah. Because I have 30 million rakyat Malaysia. I don't think so I can get 30 million to go and watch my movie. If I can get 10%, 3 million, it's already like dah jadi multi-millionaire, rich gila-gila dah. 3 juta you kali RM20. Yelah, betul lah. Kan? Tak 60 juta dah apa ni collection kat situ. Saya matematik fail, tak apalah. Doktor je lah yang So kalau finance kan. Ketika itu I cakap, if I can get 1% of market, that is around 300,000 people to average watch my movie, I'm already okay. And then the economy circle of the industry pun cantik. Maknanya cinema buat duit, betul, government dapat tax, dalam masa yang sama penggiat seni pun dapat kerja. So saya lebih memandang ke arah itu masa saya buat filem. Sebab tu bila saya buat filem, macam abang buat filem ketika tu, I will always think that okay, this one nak pergi ke mana, this one nak pergi ke mana. Saya macam tu. Saya macam tu. Saya bukan kata ini karya saya nak kena karya. Yalah, itu tak apa. Ada pakar yang lain buat, dia buat lah. Sebab saya memikirkan bahawa kalau kita tak generate ekonomi, on the finance economy to the industry ketika tu, mana nak datang duit lebih government nak bagi balik kat kita. Betul. Nak buat grant ke apa. Betul. Kan, grant yang datang tu adalah all the additional tax yang dapat hasil daripada industri kita, yang they willing to pump in more. Betul. Kan? Dan ketika saya ingat lagi masa ketika era 2000 tu, filem-filem Melayu bukannya senang nak buat office. Selepas era Ustaz Aslam 6 juta, nak dapat 1 juta 2 juta susah. Betul. Sehinggalah when I came to do Rempit, jangan pandang belakang tentang bulan, tiba-tiba the market like wham, drive 4, 7 million, 8 million ketika tu. RM6 lah dulu tiket lah. Jelah 6 ke 8 kena ingat lah. tahu bukan macam sekarang pun boleh generate macam tu. Collection with RM8 tiket tau. Yes. Betul lah. Bukan betul. Sekarang. Kalau sekarang dah 20-30 juta. Kalau tiket RM22 kan, RM22 kan. Kalau ni bang, dari segi pemilihan pelakon lah pula bang adakah daripada awal dulu, cakaplah kenapa saya ambil Dina. Cakap tak nak tanya apa. Tak payahlah bang. Cerita tu not bad tau masa tu. Box office lah. It's 7 million lah. Face tak I punya cerita Padang. Filem pertama Syahizi Sam punya filem pertama kan. Lepas tu kita couple tu. Ya apa ni? Tapi okay, pemilihan pelakon kita pause kejap. Pasal kita cakap tadi, abang cakap kita tak payah komen filem orang. Tapi abang ada keluarkan satu statement pasal aku adik, aku berani nak cakap. Abang ada cakap bila kita buat review berbayar, itu mengkritik berbayar ni, itu tak bertamadun lah. Sangat berbahaya untuk kita punya industri. Because dia tak sincere. Issue dia simple. When you get paid to do a review, you cakap kat I kat mana jujur you?
You cakap kan, siapa boleh buktikan yang kalau you dibayar untuk buat sesuatu, you boleh kecam benda tu walaupun tak puas hati benda tu. Because it's already a business. Sebab tu saya cakap dekat diorang, kalau you nak bayar, tak ada masalah. I tak kata diorang jangan buat. I kata kat diorang, boleh buat. Tapi you kena professional lah. Ikhlas. You cuma review filem yang bayar you lah. Filem yang tak bayar you jangan review. Because it's definitely akan ada satu orang kata bias kat situ. Confirm tidak akan ada kejujuran kat situ. Confirm you akan buat sesuatu yang you tak ada komitmen. Of course kejujuran, sincerity you dalam komen tu dah tak ada. Tapi credibility diganggu lah juga kat situ kan. Yes. Sebab selama ini mereka banyak menipu audiens di luar sana. Konon-kononnya mereka ni jujur memberi komen, memberi review, konon-konon jadi ikhlas. Jadi audiens kat luar sana ingat, oh ini kita kena dengar ni kerana mereka ni bukan kena bayar. Sedangkan di belakang mereka dibayar. Betul. So, saya membongkarkan aktiviti ini supaya penonton pun tak ditipu. Orang punya subscriber pun tak kena tipu. Sebab daripada awal dulu abang antara benda paling lantang lah bercakap pasal benda ni. Kalau you nak review satu benda, ikhlas, you review je lah. Tak payahlah kata, okay, sebelum saya cakap tolong subscribe and like. Kenapa you nak suruh orang subscribe dan like? Melainkan you ada intention nak gather you punya audience for the purpose of monetization. The moment you want to do that, di mana you punya kejujuran lah? How can you be orang kata jujur, ataupun how can you be macam secara terbuka lah, transparency kan? Kena you berani nak komen. Kalau I dah bayar you Dina, kata 10,000 dan harga diorang kalau bukan agak-agak mencecah sampai puluhan ribu satu review boleh pergi 5,000, 7,000 tau. Kalau I dah bayar you, berani condemn I punya filem? Betul? Tak berani lah. Dah pay master. Dah jadi pay master kan? Simple. So jadi saya kata jangan nak buat boleh, tapi you just buat, bagi tahu kata this is something, this is my review about this film. Cukup lah. Jangan filem yang tak bayar you kecam like macam nobody business, because selera you as though as dia tahu selera 30 juta rakyat Malaysia ni. Tapi bila filem yang ni antara data yang paling best lah, filem yang dibayar untuk dia review, trailer je dia punya cerita macam dah nampak gempak filem tu. Wah, inilah trailer standard Malaysia. Inilah kita nak pumpam. Pasal kita tahu dia bayar. Bila filem keluar, koyak filem ini diselamatkan oleh karakter-karakter begini kan. Tak berani pula kau kecam. Kau spin ke arah lain kan. So saya kata macam mana korang ni kan. So kat mana? So jadi subscriber di luar sana harus sedar, jangan senang terpedaya dengan mereka-mereka ini yang sebenarnya menggunakan you punya like, you punya subscribe untuk buat duit. Yalah. Dalam masa yang sama, mereka bias dengan filem yang mungkin akan menyebabkan sesebuah filem itu hanya kerana tak dibayar oleh mereka, impact dia, filem itu tak laku sebab dia menghentam subscriber percaya. Itu saya kata perosak. Dia ada dia punya follower. So bila dia hentam satu filem tu, sebenarnya sebab mungkin filem tu tak bayar dia, atau dia saja nak provoke supaya producer bayar dia. Kita tak tahu. Kejujuran tu is very questionable. So subscriber percaya, end up tak tengok. Cerita ni best lah. Tapi kenapa dia review tak baik? Aku tak pergi, aku dengar dia review. Tak ke itu perosak? So we have to look at the more bigger role, because reviewer ni ramai yang tak tahu bahawa they are part of the ecosystem. Betul. You as penyampai radio is part of the ecosystem. You pun akan promote filem. Betul. I as a director, as a producers, reporter, media cetak, media elektronik, reviewer, we are in the ecosystem. Apa niat kita? To push the industry to the next level, to bring up the industry. Tapi kalau kau condemn filem orang, end up producer tu bungkus, industri tutup, kau nak review apa pun tak ada dah. Kau review lah produk-produk apa, dah jajan ke apa tau. Lepas tu sayanglah untuk filem yang sebenarnya betul-betul baik. Filem yang betul-betul bagus, yang itu pula dah tertanam kat situ, disebabkan oleh tak dapat exposure yang dia sepatutnya. Kadang-kadang dia nak kritik ni pun, dia bukannya pandai sangat pun bang kan. That's the issue. When I was in finance that time, I tengok kita, pasal kita tak ada digital act yang atau digital yang boleh ada kuasa untuk mengambil tindakan kepada siapa yang menyalahgunakan platform digital ini. Sebab tu platform digital ni ramai orang salah guna sebab dia tidak ada satu undang-undang yang khusus yang boleh kita ambil tindakan. Tak semasa macam TV, radio, kita dah ada MC. Memang you kena ada license kan. Yang ni you tak ada license, you buka channel, you belasah lah apa-apa. Sehingga market yang akan bising, baru kerajaan ada role untuk ambil tindakan. Kalau tak ada. So jadi that's why I say the abuse of it
terlalu banyak sekarang ni. Cuma that's why kita kena bercakap untuk menyedarkan. Sebab orang kita senang sangat terpedaya. Senang sangat terpedaya dekat luar sana tanpa mengetahui bahawa mereka dipergunakan untuk diorang ni buat duit. You guys better watch out tau. Dr. Ahmad Idham will do the job tau. Will do the job. The soonest you will have to worry lah. Satu apa pun saya tak faham daripada ayat itu. Okey, Falik, kembali kepada pelakon tadi. Okey, bang, pemilihan pelakon lah bang. Saya selalu tertanya bang, macam mana pemilihan pelakon tu untuk drama ke, untuk filem yang abang buat bang? Adakah adanya 100% terletak pada tangan pengarah ke? Ada campur tangan producer ke? Ada macam kawan-kawan macam abang dulu? Kawan. Kau nak cakap aku kawan aja lah. Halo. Azhar Sulaiman dulu tu. Dia era dah berbeza sikit lah sekarang kan. Kalau zaman dulu memang drama different. Pasal drama business model dia different. Pasal station yang menentukan segala-galanya, dan kita berbincang. Sebenarnya dia tak ada dictate, tapi kita boleh berbincang, dan selalunya station akan suruh letak nama-nama besar pasal dia nak ratings. So tu dan tapi kadang-kadang dia kata kalau dua nama besar boleh try lah budak-budak baru ni. And then those days pun tak banyak sangat talent show. Paling kuat pun hero remaja dengan dia remaja lah. Itu je lah ada. Mana ada AF tak masuk lagi, apa tak masuk lagi, one in apa yang you tu idol pun tak masuk lagi kan. So jadi era ketika itu kita boleh lagi nak cuba-cuba pelakon-pelakon. And then film is different. Macam film is totally the producers and directors say. Pasal kita take the risk, 100% risk. It's not the TV. So that's why bila abang buat film, abang boleh lagi untuk cuba-cuba. Kalau kata karakter ni abang nampak macam Dina kan, dia sesuai karakter ni, abang nampak talent dia, walaupun ketika tu mungkin dia tak pernah berlakon, dia tak ada nama lagi dekat dalam drama atau filem. Mungkin sebagai penyanyi orang kenal dia, tapi tak ada kat situ. But I think I can try her, because I akan combination kat dalam, dan penonton akan tengok di pawagam, mungkin akan menilai kemudian lah. Tapi today yang saya perasan lepas I buat filem come back 4 years bila I senyap itu kan, because towards the end of 2012, 13, 14, 15 kita dah nampak my filem pun I macam dah tak tahu arah ke mana, because kita tak tahu sebenarnya penonton ni macam mana. But recently saya perasan bahawa dalam industri kita now, kita dah tak boleh macam dulu dah, Dina. Meaning sebab apa? Because of this. Because of this. Penonton kita dah tak boleh sabar. Dia judgemental cepat. Bila you letak pelakon yang tak ada nama dekat dalam poster you apa, dia terus siapa? Dia kata, oh ni filem low budget. Terus menghakimi. Sebab diorang boleh menghakimi daripada trailer terus. Diorang boleh menghakimi daripada poster terus. Dia boleh menghakimi. So jadi bila saya tengok itu, oh this is dangerous. So now memang akan lebih susah pelakon-pelakon baru nak masuk filem tau. Dia akan jadi susah. Sebab I tak rasa producer berani lagi. Dia akan go back macam zaman-zaman Datuk Ustaz Aslam dululah. Hanya bank yang nama popular je aku berani bank. Kalau you tengok even Scope until today, trend dorang tak akan ambil pelakon-pelakon baru untuk delete kan. Betul. Because diorang that's the risk ambil. Saya dulu gila sikit, saya berani lagi ambil Shazzy Sam, orang tak pernah ambil, saya ambil. Tapi ketika tu boleh berjaya. Saya pernah ambil Shazzy Sam, tak pernah leading, saya ambil. Piandre tak pernah leading, saya ambil. Intalia Diana saya ambil. Ramailah. Yana, Lisa Suriani saya ambil kan. Nora Danish ketika itu juga saya pernah ambil untuk sitcom saya. Sebab bila saya nampak ada package dia, ada benda yang kata eloknya kat mana kan, dan saya berani lagi. Sebab ketika tu saya boleh bank on nama saya. Arahan Ahmad Idham, terbitan ketika jual nama pictures, atau untuk Metro Wealth ketika tu kan. Tapi hari ni dia bukan jual nama tau Falik, dia lebih pada jual reputasi. Brand. Itu ayat dia. Brand. Jadi orang nampak, and then bila orang kata horror comedy orang suka ni apa semua kan. Shazzy Sam tak ada siapa apa ni ketika itu. Saya ingat saya ambil dia Anan Sempit, that was his first leading. Meletup tu Anan Sempit tu. To tell you the truth, masa ketika saya ambil Anan Sempit tu, even the producers pun tak nak dia. I fought for him because I tahu Shazzy Sam punya bakat. So saya kata tak apa, kita buat ni, producer sampai cut bajet. I tak bagi big budget sebab I nak ambil Shazzy Sam kan. Tapi bila berjaya, dia lah yang bawa. Itu masalah dia kadang-kadang. Kita kan peningat kan. Yelah, bila dah dibuktikan barulah nak percaya Tapi today saya tak tahu sama ada formula ni. Saya tak yakin lah. Sebab penonton kita cepat menghukum. Tengok je poster, tak ada nama, dia tak ada apa. Ni low budget filem kecil lah. Tak ada nama besar lah. So dia macam tu. Yang ni pandangan peribadi saya. I might be wrong, tapi faham. I tested my first film after my comeback, Anak Bujang Syaitan. I put Alif, I put Ika, I put Fasha situ. Alhamdulillah it closed at 3.51 dah sampai today, until today kan. So
And then I have another film coming up dekat bulan Jun ni. So lagilah yang tu 21 pelakon saya letak. Semua ada nama. Tapi itulah dalam 21 tu kita tak ada selit Oh, tak ada nama. Tak ada nama. Alah, tukar-tukar sapu pun okey bang. Alah, awak ni. Sekarang baru cakap. Hari tu tak cakap masa syuting. Dah siap. Aduh. Okey, bang. Mungkinlah adakah abang dalam industri ni bang, abang dulu ke atau adik-adik abang yang lain pun masuk dalam industri yang sama bang? Tak ada Tak ada. Oh, kalau anak-anak bang, anak-anak abang menyokong anak saya yang seorang ni yang kat sebelah Yang bawah bawa ni dia sekarang dekat MMU tapi dia lebih suka kepada belakang kat tu daripada dia belajar directing dekat MMU. So dia memang menjurusan. Anak lain setakat ni tak ada lagi lah. Pasal saya yang first one is saya ada special child anak OKU yang first. So yang ketiga now dia more pada psikologi pula. Dia nak ambil dia nak link dengan my wife punya school. Dia ambil child psychologist something like that lah. And clinical psychology dia ambil kat situ. Yang last ni dia masih agogo tak tahu macam lagi. Masih main lagi lah. Yang bongsu ni dia agogo tak tahu kejap nak jadi YouTuber, kejap nak jadi pelakon, kejap nak jadi apa saya pun tak tahu dia apa nak jadi. Kejap nak jadi gamer aku pening. Tapi abang tak ada halang lah apa-apa. Apa-apa pun jurusan yang diorang pilih abang support je. No, for me in life setiap bakat tu ada nilai dia tersendiri. I akan suka anak-anak yang gerak ke arah vocational punya tu sebab that's what the future. Akademik ni akademik betul. Akademik kena ada. Betul. Of course. Tapi vocational skills ni sebenarnya akan membawa you kepada entrepreneurship. Sebab kalau akademik ni kadang-kadang tak ke entrepreneurship. Betul. Dia lebih kepada lecturing everything semua contoh kan. So I told them it's okay, you explore because today world is different lah. Opportunities semua banyak. Betul. Tapi balance lah. Seorang ikut mak, seorang ikut bapak, dan seorang lagi dindong-dindong lagi. Okey lah. Hati dah senang lah. Okey, mak nanti kau pergi sekolah. Ada legasi dia. Tolong. Bapak pun ada legasi dia. Bapak hati kan dah pandai sikit anak kan. Duduk tepi tengok. Salah tau. Harap-harap macam tu lah. Harap-harap doa dia begitulah kan. Jangan kata salah tau. Dah jauh kan. Tapi adakah itu apa yang dilakukan oleh Datuk Yusof Haslam dengan Syamsul dulu akan berlaku dengan Ahmad Idham dengan anaknya bila Syamsul buat something macam salah Sol salah. Kita tak tahu lah. Yelah, itu dah masa depan nantilah. Sebab saya dah pernah bekerja dengan Ahmad Idham, dia tak segarang Datuk Yusof Haslam lah. Saya berani cakap sebab kita pernah interview Datuk Yusof Haslam kan. Yelah, dia serius sikit. Abang tak? Oh ya. Macam kau buat lah nah. Kau buat je. Kalau tak okey aku cakap. Kau buat je nak. Okey. Dia very bebas. Because I know the character apa dia boleh buat. So kita dah berkawan. Masa tu kita dah berkawan on theater kan. Yes, kita buat theater dulu. Dan buat filem. Jadi kita dah nampak sengal dia orang kat theater tu macam mana. So jadi bila buat filem ni kita tak boleh tukar-tukar. Bagi dulu. Jual dulu. Dan kalau tak I crafted right. Saya suka ayat yang tadi tu. Ayat berlapik sengal. Kita dah tengok. Dah lama tak dengar ayat tu. Aduh. Maksudnya abang tak adalah apa orang kata pengalaman halau pelakon balik ke. Yelah, senang bekerja. Setakat ni tak pernah lagi halau lah. Maki tu banyak dah. Yalah, standard lah. Dia tak tahan tu yang halau tu. Sebab saya dari dulu selalunya saya berkawan lah dengan artis-artis ni untuk panggil dia berlakon dengan saya. Berkawan then get them to come in and let's do together. That's my style. But to say strict dekat set tu memang you boleh tanya orang lah yang bekerja dengan saya. Because for me strict tu bukan kerana personal. It's all about to get the best. Betul. Macam recently yang saya baru habis last week abang baru habis satu filem lakonan Alif Sata dengan Sofia Al-Barakbah. Combination dua orang yang sampai orang tanya macam mana kau boleh dapat dua orang kata kau boleh dapat Alif dengan Sofia combine lah satu filem Dia tak pelik yang tu. Dia patut pelik kalau dapat Ali Aziz dengan Sofia. Kau jangan tolak mikrofon lah sekarang ni. Aku takut lah episod kali ni. Alah, Alif Sata dengan Sofia tu okey lah. Dia patut orang risau yang kalau Alif satu lagi. Sebab kita orang geng subuh jadi dia lain bro. Alhamdulillah. Sebab geng subuh ni dia lain bro. Dia aura dia lain. Yang ni edit dah hati. Takut pula. Memang aku biarkan aja. Tak payah edit. Macam mana bang boleh dapat jawapan tu? Alif Sata berkawan. Dengan Sofia pun. Dengan Sofia pun kita berkawan pasal manager dia kan Amin. Also my friend. So jadi ketika tu kita bila kita buat casting, bila kita dah berkawan dan diorang tahu yalah I have to thank you anak punya syaitan lah yang first one. Bila Alif. When I make a comeback actually it's something alhamdulillah rezeki Allah lah kan, for me. Sebab selalunya bila kita buat comeback ni orang akan sentiasa skeptical lah. Betul. Kan dah tak outdated lah directing lah apa. Sebab itu yang saya lalui, yang saya saya didengari bila saya nak buat comeback kan, boleh ke buat comeback. Sebab tu ramai yang lama tak berani nak comeback.
Perasan tak? Pasal selalu kita akan ada perception begitu. Betul. Cuma saya ni degil sikit. Jadi bila you cakap macam tu, I'll prove to you that you are wrong lah. Faham. Tapi abang dapat tak input daripada orang yang macam diorang yang lebih dalam industri besar comeback kan? Artinya abang dah hilang daripada industri sekejap. Lepas tu nak buat comeback tu kita kadang-kadang dah lost step. Ada tak? Abang ambil saya atau satu benda lah pasal abang hilang dalam industri. Abang tak hilang dalam industri. Abang cuma hilang daripada dunia pengarahan. Sebab industri I'm still there. I manage finance. Betul. And even though when I was in Kementerian Luar, I manage kebudayaan kan. So still there. Tapi kita kaji lah kat situ. So that's why bila kat comeback ni tak ada isu sangat lah. Tak ada isu sangat to understand the industry. But yang kita nak kena berdepan lah perception. Orang punya bulut lah. Kan, boleh ke tak boleh ke, ini dah outdated lah apa semua. But Alhamdulillah anak punya setan prove that they are all wrong lah. Alhamdulillah. Tak kekok lah. Itu barang masih ada lah kira. Itu ada. Alhamdulillah lah. Jangan main-main. Marah pula. Personal lah dia ni. Okay, kalau kata filem yang abang rasa macam abang bangga, paling bangga yang pernah abang direct atau produce, walaupun katakan okay, abang cakap tadi kalau dia box office bangga lah kan. Tapi mesti ada something yang satu naskah ataupun satu kerja yang macam very personal to you, yang very rapat to you. Abang ada satu filem yang memang benda ni dia tak dia keluar as not like I expected lah. Maknanya dia fail lah. Dia fail from my expectation. Sedangkan that's the film yang I rasa with all my experience, this is where I nak throw everything. Filem dia tajuk dia Lari. Lari. And then where Aaron Aziz masa tu siapa tu, Azama pun ada dekat dalam. Is an action movie. Lari. And then saya buat yang dia pasal dengan Erin Malik semua. Kisah yang adik dia kena tangkap kesiam kan. Yes. Okay. So I tag along dengan Thai punya action film punya team yang buat ombak everything, Tom Yam Goong kan semua. So we put a really effort kat situ to bring up the action ketika tu kan. But it doesn't turn out as per what I expected. Lala cerita yang sengal juga, yang hantu bonceng, main lambung kan, tuan suka kan. Tapi that's why susah nak cakap. Susah nak cakap. Kadang-kadang you really thought that you dah letak semua dengan meletup gempak ni. Apa semua gempak ni. Bajet semua kat situ tak jadi. Ini tu cerita Anan Sempit abang buat. Filem Anan Sempit tu. Kita orang sehari pun tak gelak. Oh, you bang. Masa kita shoot tak gelak kan. Okey lah kan. Okey ni boleh ni. Dah malam fikir ni okey ni. Oh ini okey kau ni kan. Tapi bila kat panggung kau boleh gelak tu kan. Tak masa kau duduk dengan dia tak. So kadang-kadang macam jangan pandang belakang congkak lah. Yelah. Kita buat kan scene yang awak duduk dekat pangkin ni, tiba-tiba muka sebelah kan. Biasa je. Betul. Tapi kat panggung orang gelak. Siapa orang gelak muka ada sebelah? Ada orang gelak, ada orang terkejut Padahal kita kat situ okey dah cakap cun okey dah nak faham. So kadang-kadang kita tak boleh baca bro. Sebab tu saya kata kalau siapa boleh bagi tahu cerita ni boleh pergi, cerita ni tak boleh pergi, cerita ni boleh pergi. Saya selalu bagi nasihat kepada dia orang bro. Saya nasihat kepada dia orang ni, nasihat serius saya bagi serius Saya cakap kat dia kalau you boleh cakap macam tu, kata balik kalau you kata cerita ni okey. Cerita ni tak okey ni, tak boleh pergi ni, cerita ni boleh pergi ni apa semua kan. Kalau you boleh buat, sekarang you berhenti kerja. You balik kampung kan, you pergi jual segala harta pusaka yang ada ke apa kan, segala aset, keluar satu modal buat filem. Sebab you ada benda yang I tak ada ni. Spielberg pun tak ada ni. Boleh tahu filem ni boleh berjaya ke tak ni bro. Kan? So who are you to tell that filem ni kan? Yang kita ada ialah believe kan. So selalu setengah-setengah orang dalam industri lah, kita cakap orang industri ni kan, bila nak cakap ni tak boleh, itu tak, tapi dia tak buat satu filem pun. Kan? Lepas tu saya kata kalau betul you ada that judgement yang boleh buat, you can be overnight millionaire tau. Yelah, you pergi balik jual segala harta pusaka apa benda, you gadai pasal you dah ada formula yang Spielberg pun tak ada. Itu dah macam bunyi bomoh. Kau teka-teka. Kau boleh tahu filem ni akan berjaya. So kau buatlah. Kenapa kau tak nak buat? Baru susah kerja lain So kau dah ada tu kan. Aku cakap kalau kau dah ada kan, I pay for you. I pay. Lepas ni aku bayar kat kau. Filem apa? Kau dah tahu filem ni confirm meletup. Mana ada isu filem confirm meletup bro? Seni kan. Kita cakap pasal seni. Seni tu subjektif. Luck pun satu hal juga. Betul lah. Rezeki pun satu hal. Masa nak keluar tu, waktu keluar filem tu keluar, ada pula kompetitor. Dia macam itu semua kena balance. Abang ada bang orang kata reference director lain ke bang yang abang tengok movie-nya? Abang tengok macam genre. Abang direct dekat 50 filem. Jadi abang kadang-kadang nak fikir pun kan. Macam genre. Genre dia sebab macam abang buat filem macam saya cakap lah.
trendy dia, and then ketika tu siapa in dia, karakter apa sesuai untuk dia, then abang akan buat, then that's why I do my research. Tapi research abang, now abang tak follow sangat Hollywood sangat. Today I don't go there. Tapi Hindustan tetap. Dari dulu. Hindustan tetap. Mariam apa? Dari dulu. Hindustan tetap kena reference kan. And now lebih kepada itulah Korea, Japanese, kan? Lebih pada situlah. Even the mainland China punya movie pun sekarang is where the things yang dekat dengan kita Asian country, orang Malaysia. Sebab market saya itu. Tu ramai orang kata, bang, kenapa filem kita tak pergi luar negara? Sebab saya pun tak pernah buat filem untuk luar negara. Ya, untuk kita. Saya memang buat untuk orang Malaysia. Betul sebab lah. ada sebab kenapa orang nak tengok cerita Melayu. Betul. You pergi kat kaunter, ada 18 screen atau 15 screen atau 15 title. Bila you pilih nak tengok cerita Melayu, sebab you nak tengok cerita Melayu. So kena bagi Melayunya. Betul. Betul lah. Kita nak tengok cerita Melayu, jadi kena bagi Melayunya. Betul. Sebab kena bagilah Melayunya kan. Kalau you bawa bagi Hollywood di Melayu kan, itu yang kadang-kadang benda tu saya dah cuba gagal. Saya dah cuba gagal. Ada sebab kenapa orang tengok cerita Melayu. Kalau dia nak tengok cerita Hollywood, dia tengok cerita Hollywood putih. Kalau dia tengok cerita lain, dia tengok cerita lain. So kita as a filmmaker, kenapa kita tak nak bagi orang Melayu tengok cerita Melayu? Dan cerita Melayu kena ada identiti dia tersendiri lah. Okey, cerita Melayu tak pergi luar negara. I tanya balik, kita pernah ke fikir nak pergi luar negara? Kita ada ke satu program yang nak buat untuk luar negara? Masa ketika saya di Finas, kita lancarkan Road to Oscar. Kan, ketika itu kan. Itu adalah satu perancangan yang mana kita nak buat satu program untuk start somewhere to bring our tu. Tetapi lepas saya keluar, benda tu pun terkubur. Yalah. Kan? Hari ni kalau you tanya saya, ada ke satu perancangan untuk membawa filem kita? Dia tak boleh lah filem saya yang buat di tempatan, tiba-tiba filem tu lah you nak angkat ke luar negara. No, because luar negara market dia different. Betul. I bagi satu contoh lagi yang I punya data. Masa saya buat filem Congkak, masa tu kita ada festival screening filem di luar negara. Dapat tayangan di London masa tu, banyak filem Melayu. So filem Congkak ketika itu antara yang paling cepat, ramai penuh dah orang nak pergi tengok cerita Congkak. And then bila saya masuk, 80% orang luar. Selalunya filem Melayu ni bila bawa festival di luar apa semua, yang penuh orang Melayu tengok. Orang Melayu pun kat luar negara nak tengok cerita Melayu. Nak tengok cerita Melayu. Kan? So keluar. Jadi saya tanya dia, kenapa you tengok cerita I? I tanya orang Mat Saleh ni, why you choose? Kata because dalam trailer, saya Congkak kan cerita rumah kampung. Betul. Dia kata dia tengok the wooden house and that one for the exotic. Dia tak biasa dengan keadaan itu. Ya, benda rare. Kita tengok cerita rumah kampung, tak nak renovate lah jadi rumah batu. Panas lah. Nampak tak? So bila kita nak buat filem untuk luar negara, kita kena kaji diorang punya mata, telinga, halua, cita rasa. Saya tak boleh buat filem yang, sebab tu kebanyakan filem tempatan yang konon meletup di Malaysia, kita tak nak name dia. Dengar tak pekat luar sukses? Tak ada satu pun. Faham. Kita dengar tak sukses lagi ada banyak. Why? Ini benda-benda macam ni yang saya kadang-kadang susah nak kata masyarakat tak faham. Kan? Saya memang buat untuk cerita Melayu, untuk orang Melayu. Kalau you kata luar tak nak tengok, memang betul pun. Masa kita buat untuk Malaysia. Kalau orang Melayu semua sokong filem saya, 1 juta orang Melayu tengok filem saya pun, saya dah cukup selesa. Betul lah tu. Cukup, sekadar cukup 1 lah. juta orang Melayu tengok filem kita setiap kali filem saya keluar. You kira RM22 kali? 22 juta. Nanti saya kira bang. 22 juta. Simple math. Simple math. Okay. Masih lagi nak sentuh pasal pelakon. Okay. Kali ni dia dah tahu abang tak suka jawab soalan ni, tapi abang kena jawab juga. 3 pelakon wanita, 3 pelakon lelaki yang abang rasa talent dia outstanding. Sekarang ke dulu? Tak kisah, sepanjang zaman Sepanjang zaman. Pada abang yang abang dah pernah kerja dengan dia. Oh ya bang. Daripada awal kalau lelaki, yang talented tau. Kita tak cerita pasal boleh jual ke apa, tak. Yang abang rasa macam dia talented. Lelaki of course lah, I will always appreciate Sam lah. Because I tengok progress dia. Sam memang lah, dia underdog, dia zero to hero lah kan. And I pick up dia daripada rumah ketika tu. From rapper. From rapper, betul. Mak dia beritahu, kata Idam, kau ambil lah Sam ni berlakon. Mami pun dah menyampah tengok dia kat rumah. Itu cakap, you boleh tanya Mami. Masa saya syuting Jangan Pandang Belakang, Sam masa tu main gitar seorang-seorang kat rumah kan. Mami kata, kau ambil lah dia berlakon Idam, cari bagilah dia sikit-sikit. Mami menyampah dah tengok muka dia kat rumah dia. Kelakar mak dia kan. Dekat set pun dia main gitar bang. Kan, dia main gitar. Dia gitar. dengan tak tahu bawa keretanya, tak ada lesen apa semua, pick up apa semua, but we see the progress sampai he is today. Now, and then of course Awal Asyari also the one that develop dengan dia. Ni antara yang muda-muda lah, Awal, and also Zul Zaimi. Is also like I take him first time berlakon dengan abang drama berseries, sehinggalah dia jadi the antagonist apa semua. I bring dia dan theater apa semua. So these are all the
tu yang 3 yang lelaki lah. Perempuan senang je. Perempuan senang je. Intan Lediana, Yana Samsudin, Lisa Suryani. Itu daripada go to dulu. girl. Dia punya go to girl. Apa-apa karakter tak tahu nak cast apa, ini 3 orang akan naik. Mesti akan naik nama. Dan kalau ada yang keempat +1 dan later come after that is Nora lah. Dia naik dengan From My Cuti Cinta punya filem kan, nasi lemak 5% kan. So saya ingat tu. Yang sekarang now Abang baru comeback, jadi susah nak baca lagi sekarang lah. Tapi itulah bila kita tengok, kalau abang Dina dengan cerita, kalau abang siapa aku nak cast lah, ini 3 orang. Yalah. Mungkin lepas Nora tu nanti dia ada lain pula. Tapi bagi dia momentum dulu, bagi dia momentum sebab dia baru kembali. Saya dah boleh tolong Abang Idham. Abang baik jangan bang. Nanti nama perempuan je yang keluar abang. Memanglah, yang perempuan nombor 5. Nombor 4 kan Nora. Okey. Nombor 5 dah boleh lah Sofia tu. Sofia tadi tu. Hello Lala. Hello Lala. Saya gurau je. Lala, hello. Nanti kita buat premier, kita mesti akan jumpa Sofia, tak ada masalah. Saya okey je. Time tu saya bekerja Saya bukan nak tengok sangat Sofia tu. Saya bekerja. Tapi tak tahulah, orang semua bersama Sofia dah kali dulu filem dah dengan abang. Okey. Yang coming one Saka Perawan pun Sofia juga yang nak keluar 27 Jun ni. Ada one film horror comedy yang buat konsep-konsep Jangan Pandang Belakang Congkak ni. Horror comedy. Ada 21 pelakon kat dalam tu. Termasuk Azli lah, Mamak, budak-budak dia lawak semua dekat dalam tu. Lead dia Sofia Isha dengan Nelisa Nizam. Tiga-tiga tu. Hello, tiga-tiga tu kan. Untuk kau kan Fik kan? Okey kan? Kau tak macam tak berani nak komen Fik. Tak berani abang. Lepas dah cakap pasal Sofia tadi tu kan, dah bagi pilihan pula. Tadi ada Sofia tu. Sekarang 3 pilihan pula. Aduh. Tapi tu abang cakap kata bila dia kata tengok tak seperti mana yang diwar-warkan di luar kan pasal dia kan. Itu peribadi lah bang. Lainlah tak macam katakan, kalau nak katakan macam buat watak manja, memang betul manja abang aku. Ya. Tapi yang kau pergi terlebih manja tu pasal apa? Masalah dia. Kau tak profesional. Tak profesional. Marah. Aku makin takut lah episod ni. Rasanya menakutkan. Kita nak cerita dengan lebih mendalam. Cerita pasal mengenai 21 orang pelakon terlibat ni bang. Tajuk apa bang tadi? Saka Perawan. Saka Perawan. Abang pilih yang mana? Perawan. Itulah dia. Tambah je. Penyanyi kan saya trigger kat situ. Horror comedy. 21 orang pelakon. Dan antara yang abang boleh reveal tadilah. Yalah, kita yang perempuan 3 tu lah. Sofia, Nelisa dengan Isyariana. Okey, sebab dia adik-beradik. Lepas tu saya ada dia punya hero dia, saya ada Afiq Syazwan. Afiq Syazwan juga. Penyanyi kita. Handsome. Yes. Lepas tu kita combine dengan most of the legendary comedian. Saya ada Azli kat dalam tu, Yasin ada kat dalam tu, senario. And then arwahnya Hamdan pun ada kat dalam tu. Dia meninggal lepas filem tu lah. Dia that one. And then kita ada yang Raja Lawak punya group pun ada. Saya ada Man Raja Lawak dalam tu. Mama ada kat dalam tu. Atu Zero ada kat dalam tu. Pasal dia cerita pasal set. Kemasyarakatan dia. Dan adalah saya punya kembar Siam ada kat dalam tu juga, Izlan Yusof. Yang tu tahu. Izlan Yusof dia mengaku sendiri kembar Siam dia. Mana-mana bawa cakap. And then saya bring back apa ni tu, siapa? Wilma. And then saya ada legend pun saya masuk juga, Fauzanawi. So dia cerita kekeluargaan. Pasal Saka Perawan mengisahkan Saka ni nak keluar daripada Fauzanawi tu, dia kena pilih keturunan dia yang masa perawan. Ada 3 orang adik-beradik lah ni. So tiba-tiba tengah-tengah turun, satu tak boleh turun pula. Dah baru tahu rupanya dah kahwin. Kantor. Tak payah cerita lah. Benda ni kena simpan. Sebab tu tajuknya Saka Perawan kan. But there's a few lah cerita tu. Azli jadi ketua kampung apa semua kan, ada lah dia punya komedi. Azrul geng bas sekolah pun ada kat dalam tu. Semua ramai lah. Macam-macam generasi lah. Yang ni mungkin boleh This is mass lah. Relatable dengan ramai. Sebab kita ada yang lama, ada yang baru, ada yang muda, ada yang baru nak menapak. So that would be a very good mix. 21 orang. InsyaAllah bulan Jun 27 Jun. Dah confirm. Baru dapat wajib tayang last week. Begitu. Alhamdulillah. Nanti kalau ada kapet merah ke apa, beritahu bang. Saya time tu free jadi MC. Nak jumpa Sofia. Kerja kan? Free Bukan masa tu free. MC tu bayar. Masa tu masa tu free. Free kan. Okay, timing saya tu free. Kerja kena bayar. Wah Dina, memanglah jumpa Sofia tapi bayar juga. Kerja supaya orang kata balik rumah tu, rumah tanya buat apa, kerja, ada hasil bang. Adalah payment voucher dia tunjuk bayar. Dia bukan sukarela. Dapat sikit payment tak apa bang, janji ada bukti tu. Ada bukti payment voucher. Ya Allah, seronoknya saya tengok awak cover line. Tapi Dina, dalam
cerita Saka Perawan tu bang, ramai pelawak yang abang gunakan. Adakah mereka menggunakan skrip yang abang sediakan ataupun diorang boleh go through je apa-apa my pun? style lah base script tu kena ada. Sebab kalau tidak nanti dia akan melalut sangat. Dia akan seronok satu scene, tapi bila you combine tak jadi cerita. Faham. So jadi base script tu saya kena ada, then from there kita rehearse, dan diorang nak jual ketika tu. Saya jenis tak my style lah, saya tak macam okay you buat je, saya tak saya lepaskan. No. Kita rehearse, you jual dulu, yang mana saya nak ambil baru kita lock. Tapi you nak improvise kat dalam tu not issue lah kan. Dua kadang-kadang pelawak ni rehearse lain, time buat benda lain. Because saya tak believe pada benda yang tak scripted lah. Sebab saya naik dengan Sepanah Jaya kan. Sekarang Sepanah Jaya semua scripted. Tapi itulah cara nak mengawal pun. Kalau yelah berapa ramai komedian pula kat situ, orang ni top up bila satu scene nak habis. Semua nak tunjuk lawak punchline kan. Payah juga kan bang kan. Kena ada guide dia. Okey. Baik, 27 Jun 2024. Kiranya ini filem comeback kedua lah untuk Dr. Ahmad Idham. InsyaAllah, amin. Kita support. Sebab dan ada Sofia kan. Dia cakap kalau panjang lagi ni bang, lama kita borak ni kan. Bang, thank you so much untuk hari ni bang. Sama, thank you very much. Kita jumpa lagi minggu depan. Seronok dapat jumpa untuk Borak Celebrity episod yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye. Makin takut.